Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan pada para pelajar sekalian. Okey, hari ini kita nak sambung subtopik 1.2 tata tertanda indeks dalam kandungan hukum indeks yang dikuasakan. Ini adalah sambungan rujuk pada buku teks muka surat 12 dan 13. Okey, minggu lepas cikgu dah bincang tentang latihan ni uji minda ni. Kita dah buat, kita dah bincang soalan nombor 1 ni semua Okey, cuba ingat balik kamu dah belajar tentang hukum indeks ini. A kuasa M dalam kurungan N dekat luar. Bermakna pada indeks ini adalah darab. Bermakna M darab N. Jadi kita akan dapat A hasil darab ini adalah M darab N adalah MN. Sekarang ni kita lanjutkan lagi. Hukum yang berikutnya. Masih lagi dalam bentuk indeks kuasa. Bagaimana anda menggunakan hukum indeks untuk operasi pendaraban dan juga pembahagian. Kita nak lihat dalam kotak warna kuning ni. Cuba kita lihat. Sekarang ni dia ada dua asas yang berbeza. Ini ada asas A dan ada asas B. Asas A kuasa M darab. Di tengah ni ada operasi darab. Darab asas B kuasa N. Kuasa N dalam kurungan ada Q dekat kuasa dekat luar. Apa yang berlaku ialah bagi asas A ini maknanya indeks dia M darab Q ataupun MQ. Darab B kuasa N. Indeks N darab dengan kuasa di luar dia ataupun kuasa di luarnya Q. Jadi N darab Q dah dapat AMQ darab B kuasa NQ. Tanda darab ini boleh kita hilangkan maksudnya dia jadi A kuasa M B kuasa N, dia maksudnya sama. Sebab dalam bila kita belajar algebra kan, bermakna kalau kata A darab B bermakna kita juga boleh tulis sebagai AB. Dia rapat. A dan B ni maknanya dia rapat. Bila rapat maknanya dia bermaksud darab. Sama konsep. So A kuasa M, B kuasa N dalam kurungan ada kuasa dekat luar Q, bermakna bagi indeks M darab Q, N darab Q. Sekarang kita lihat operasi bagi bahagi. Kurungan A kuasa M bahagi B kuasa N dalam kurungan ada kuasa dekat luar Q. Bermakna A kuasa M dia masih menggunakan konsep darab M darab Q. Tengah-tengah ni ada operasi bahagi. Bahagi B kuasa N darab Q. Ini menunjukkan darab. Jadi A kuasa MQ bahagi B kuasa NQ. Dia boleh ditukarkan dalam bentuk bahagi ni bentuk pecahan. Jadi A kuasa M per B kuasa N kurungan Q. Jadi jawapan ini boleh tukar kepada bentuk ini. A kuasa MQ per B kuasa NQ. Sekarang kita nak lihat contoh. Kita nak tengok contoh satu persatu. Penyelesaian. Ini contoh penyelesaian dalam buku teks. 7 kuasa 3 darab 5 kuasa 4 dalam kurungan kuasa 3. 7, 3, kurungan 3 bermaksud darab.
Okey, 7, 3 kurungan 3 darab 5, okey, kuasa 4 kurungan 3 bermakna darab. Jadi 3 darab 3, 9, 5, ni asas 5. Ini asas yang berbeza. Asas 7, asas 5. Okey, 4 darab 3, 12. Jadi jawapan ni dia berhenti sampai setakat ni. Okey, pelajar tak boleh darab asas tu. 7 darab 5, 35. Tak boleh. Dia berhenti sampai setakat ini. Asas berbeza, tak boleh buat apa-apa operasi. Okey, satu lagi cara. Ini yang biasa juga kita boleh gunakan untuk tunjukkan jalan kerja. Cikgu bagi contoh yang sama. Ni, soalan ini. Okey, pelajar boleh selesaikan cara macam ni. Okey, 7. Okey, 3. Okey, 3 maksudnya darab 3. Boleh tunjukkan tanda darab. Okey, kena darab besar. Darab besar, okey, asas 5, 4 darab 3. 7 kuasa 9 darab 5 kuasa 12. Okey, B. Okey, sekarang ni ada 3 asas yang berbeza. Okey, ada 2 kuasa 4 darab 5 kuasa 3 darab 11 kuasa 2 dalam kurungan ada kuasa 5. Okey, langkah yang sama bermakna pada asas 2, 4 darab 5 dapat 20. Okey, 5 bagi asas 5, 3 darab 5 dapat 15. 11, asas 11, 2 darab 5 dapat 10. Okey, jadi jawapan akhirnya ialah 2 kuasa 20 darab 5 darab 15 darab 11 kuasa 10. Okey, jadi pelajar juga boleh guna kaedah seperti kaedah ni. Bermakna kalau jalan kerjanya ialah maksudnya tunjukkan 2, 4 darab 5. Okey, darab besar. Dia mesti ada nampak perbezaan Okey, ini kuasa jadi dia kecil, dia kena berada dekat atas. So darab 5, 3 darab 5 darab asas 11, 2 darab 5. Tanda kurungan ini boleh tukar kepada darab. Maksudnya sama. Okey, kita tengok C. Okey, C sekarang ni asal dia adalah dalam bentuk huruf Okey, bentuk sebutan huruf P, Q dan R. Okey, konsep yang sama maknanya okey, asas bagi asas P, okey, indeks 2 darab 4. Okey, asas Q, indeks 3 darab 4. R. Okey, kalau R tu dia menunjukkan kuasa 1. Sentiasa ingat. Paling penting kamu kena ingat, okey, jika A bersamaan dia mesti bermakna kuasa 1. Tapi katakan sekarang jika A ada kuasa kosong, kamu kena tukar dia kepada nilai 1. So A bermakna R bermakna R kuasa 1. Tunjukkan R nombor kuasa 1 sini. Okey, kuasa 1 darab dengan 4. Jadi jawapan akhir P kuasa 4, Q kuasa 12, R kuasa 4. Okey. Okey, tengok yang D. Okey, D ni sekarang, okey, soalan ni dia ada perkali dekat depan. 5 ni. Ya, okey. So ada 5, M kuasa 4, N kuasa 3 dalam kurungan kuasa 2 dekat luar. Okey, kalau ada perkali dekat depan, nombor di depan asas tu kan, M tu asas asas M, bermakna 5 tu pun perlu dikuasakan juga. Okey, perlu, jangan tinggalkan dia. Okey, bermakna okey, 5 ni kena kuasa 2. 5 kuasa 2 bermakna macam ni. Kalau cikgu boleh tunjukkan, maknanya anak panah. Kena darab. 4 ni pun kena darab. Kuasa 4, kuasa 3 pun kena darab dengan 2. So 5 kuasa 2, M 4 darab 2. Okey, asas N 3 darab 2. So 5 kuasa 2 nilainya 25. Okey, 4 darab 2, 8. So N kuasa 8. Okey, N 3 darab 2 adalah kuasa 6. Jawapan akhir 25, M kuasa 8, N kuasa 6. Okey, macam cikgu cakap tadi, kamu boleh tukar bentuk Okey, kamu boleh buat macam ni. Tunjukkan jalan kerja. 5 kuasa 2. So M.
Okey, 4 darab. Kurungan tunjukkan tanda darab. 4 darab 2. So, asas N. 3 darab 2. So, 5 kuasa 2, 25. So, M kuasa 8. So, N kuasa 6. Okey, kita lihat yang E pula. E, okey. Sekarang ni ada asas 2 dan asas 3 dalam bentuk operasi bahagi. Okey, jadi 2 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 2 dalam kurungan ada kuasa 4. Okey, bermakna bagi asas 2, indeks 5 tu darab dengan 4. Okey, kita boleh buat macam ni. 5 darab 4 bahagi. So, 3, 2 darab 4. Okay, jawapan akhir. So, 2 kuasa 20 bahagi 3 kuasa 2. Sekejap. Oh, bukan. 3. Okay. 2 darab 4, 8. So, 2 kuasa 20 per 3 kuasa 8. Okay, kita lihat F. So, F ya. Okay. 2 ni perkali 2, 3 ni adalah perkali. Okay. So, 2 X kuasa 3 bahagi 3 Y kuasa 7. Dalam kurungan ada kuasa 4. Okay. Sama juga. Kalau ada nombor dekat depan, perkali, dia kena kuasakan juga. So, 2 kuasa 4. So, X 3 darab 4 per 3 kuasa 4 Y kuasa 7 darab dengan 4. Jawapan akhir 2 kuasa 4 16 per X kuasa 12. 3 kuasa 4 nilainya 81. Siapa tak tahu guna kalkulator, cikgu akan tunjukkan cara macam mana nak tekan kalkulator jika nilai tu lebih daripada kuasa 2 dan kuasa 3. 81 Y kuasa 28 sebab 7 darab 4 28. 16 X kuasa 12 per 81 Y kuasa 28. Kalau 16 dengan 81 ni tak, kalau nombor ni boleh dikecilkan, kita kecilkan. Kalau tak boleh, kita biarkan. Ini jawapan terakhir dia. Untuk G ini soalan ni dah lebih kompleks. Sekarang ni ada perkali juga. 3 M kuasa 2 N kuasa 3. Sekarang ni ada dua asas yang berbeza. Tadi ni 1 kan. Atas ni ada X dengan Y, ada 1, 1. So ni ada 2, M dengan N, asas M dan asas N. So 3 M kuasa 2 N kuasa 3 kurungan kuasa 3 per dengan 6 M kuasa 3 N. Cara yang sama juga. Kamu kena tunjukkan dia punya hasil kuasa dia lah. Dia kena darab. Indeks tu kena darab. Jadi 3 tu bermaksud 3 kuasa 3. So 3 kuasa 3. So M 2 darab berapa? 2 darab 3. Untuk N pula 3 darab 3 bahagi 6M kuasa 3N. 3 kuasa 3 adalah 27. So 2 darab 3 6. So M kuasa 6 N kuasa 9 bahagi 6 M kuasa 3. N ni bermakna kuasa 1. Letak 1. Lepas tu pelajar, kamu tengok 27 dengan 6 ni, kita boleh kecilkan nilai ni, nombor ni. 27 per 6 kita boleh kecilkan kepada 9 per 2. Sebab 9, 27 bagi 3 dapat 9, 6 bagi 3 dapat 2. Sekarang untuk M kuasa 6 dengan M kuasa 3, kamu ingat lagi tak? Ini adalah perkataan operasi bahagi. Operasi bahagi bermakna pada indeks itu kena tolak. Dia kena tunjukkan M 6 tolak 3.
6 tolak 3. Okay, untuk asas N ini 9 tolak 1. Okay. Kalau siapa yang tak ingat, kenapa kena tolak? Cuba ingat balik. A kuasa M bahagi A kuasa N bermakna A M tolak N. Kalau tanda bahagi ni tukar kepada bentuk pecahan, so A kuasa N bahagi A kuasa N, bentuk ni bentuk pecahan. Jadi A M tolak N sama. Sebab tu kena ditolak lah. So jawapan akhir 9/2 M kuasa 3 N kuasa 8. Okey, pelajar sekalian, cikgu harap kamu cuba untuk memahaminya dengan baik. Kita tengok contoh yang terakhir. Okey, share. Okey. Sekarang ni ada kurungan 2x kuasa 3 y kuasa 4 kurungan ada kuasa 4 ada darab tengah-tengah. Okey, kemudian kurungan 3xy kuasa 2 kurungan kuasa 3 bahagi 36x kuasa 10 y kuasa 12. Kalau kita tengok pada soalan 2, 3, 36 ini adalah perkali. Okey, dan ada dua asas yang berbeza iaitu asas x dan asas y. Jadi kita selesaikan ikut asas yang sama. Okey, asas S dengan asas X, asas Y dengan asas Y nanti. Okey, jadi permulaan dia, langkah kerja di awal dia. Okey, kita kena kembangkan. Okey, ikut hukum bermakna 2 ni kena kuasa 4. 2 kuasa 4. Okay. 2 kuasa 4. X kuasa 3 darab 4. Y kuasa 4, 4 darab 4 ya. Bagi 3 ni 3 kuasa 3. Okey, X ni bermakna kuasa 1. 1 darab 3. Okey, Y kuasa 2 darab 3. Okey, ni bawa turunlah 36 kuasa 10 tak ada apa-apa operasi di bawah. Di bahagian bawah. Okey, yang bahagian atas saja. Jadi kita selesaikan lagi 2 kuasa 4 nilainya 16. S 3 darab 4 12. Y 4 darab 4 16. 3 kuasa 3 nilai 27. So X 1 darab 3 adalah 3. 2 darab 3 Y kuasa 6. Per 36 X kuasa 10 Y kuasa 12. Okey, kemudian apa nak buat? Okey, kita tengok ni. Dia punya nombor ni, perkali ni, kita selesaikan seperti operasi nombor biasa. Bermakna 16 darab 27 bagi 36. Kita boleh guna kalkulator. Tekan kalkulator dapat nilai 12. Okey, kemudian, sekarang ni kan, kita cakap tadi ada asas X dengan asas Y. Kamu kena selesaikan. Asas X dengan asas X, asas Y dengan asas Y. Okey, kalau tengok sini, okey, ni kan X kuasa 12. Okey, X kuasa 12 dengan X kuasa 3 ni sebab tanda darab dia kena tambah indeks tu. So, 12 tambah 3. Okey, bila dia bahagi dengan X kuasa 10, maknanya dia kena tolak. So, 12 tambah 3 tolak 10. Bagi asas Y, okey, Y kuasa 16. Okey, bila darab kena tambah ini. Ikut hukum ni ya. Kamu kena ikut hukum pada awal tu kena ingat. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A M tambah N. Sebab tu, okey, pada Y ni 16 tambah 6. Okey, bila bahagi kena tolak. So, dia tolak dengan 12. So, dapat jawapan akhir 12 X kuasa 5, Y kuasa 10. Okey, so jadi inilah cara kita nak selesaikan ya hukum tata-tata indeks yang dikuasakan. Alright, okey, kita tengok latihan ni lah. Latihan 1.2e. Okey, cikgu nak pilih soalan lah. Cikgu pilih. Okey, cuba kamu selesaikan. Okey, cikgu pilih soalan. Okey, soalan A. Okey, soalan F. Soalan B. Soalan H ya. Itu nombor 1.
Okey, nombor 2 pun cikgu nak ambil juga. Okey, nombor 2 kita cuba. Kamu cuba. Cuba jawab B. Di sini ada tanda bahagi kan. Ambil C, B, C. Ambil E. Okay, satu lagi untuk nombor 3 pun. Nombor 3 pun cikgu nak ambil satu soalan. Cikgu ambil A lah. Okay. Jadi ini latihan tugasan cikgu bagi. Okay, kamu cuba jawab. Nanti tengok macam mana. Cikgu harap boleh jawab. Cuba dulu. Okay, nanti kita sambung perbincangan. Cikgu akan tunjukkan dalam kerja juga nanti. Cikgu nak kamu cuba dulu. Okay, jadi sekian saja untuk hari ini. Okay, selamat belajar semua. Kita jumpa lagi.